Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, dalam video pada kali ini saya akan menerangkan secara detail untuk mencadangkan sebuah BBM, iaitu bahan bantu mengajar yang dapat membantu para guru di luar sana untuk menjalankan PDP di dalam kelas bersamping menerapkan elemen penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Cantik sungguh tidak terperi, tak terlalu muda atau tua, Nur Izzati nama diberi, asalnya dari bahasa Melayu 2. Melalui tugasan kedua ini bagi subjek BMMB 3213, iaitu kurikulum bahasa Melayu sekolah rendah, secara individu saya dikehendaki untuk mencipta atau menghasilkan sebuah bahan bantu mengajar, iaitu BBM, untuk menjalankan suatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran berasaskan aplikasi teknologi terkini. Sejajar dengan perkembangan semasa, TMK iaitu Teknologi Maklumat dan Komunikasi amat penting dalam kehidupan seharian. Tidak dinafikan bahawa perkembangan teknologi ini bukan sahaja mempengaruhi bidang pembangunan, malah ianya juga mempengaruhi kemajuan dalam bidang pendidikan. Penumbuhan laman-laman web seperti Kahoot, Quizizz ataupun penggunaan aplikasi seperti PowerPoint dan Canva dilihat agak popular dan acap kali diguna oleh para guru kerana ianya memberi impak yang amat besar kepada guru dan pelajar, di mana ianya dapat dijadikan sebagai sebuah alternatif baharu dan kaedah bagi guru khususnya untuk menyampaikan PDP di dalam bilik darjah. Pendekatan ini akan mewujudkan penghasilan BBM yang lebih berkesan kerana ianya dapat menarik minat murid untuk belajar. Hal ini dikatakan demikian kerana pembelajaran berasaskan TMK lebih canggih, di mana ianya dilengkapi dengan kemudahan berbentuk gambar, muzik serta video berbentuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Saya telah memilih dan menggunakan sebuah laman web di internet yang bertajuk WordWall sebagai platform untuk menghasilkan BBM saya. Saya juga telah mencipta sebuah aktiviti di mana murid akan belajar sambil berseronok supaya mereka tidak bosan sepanjang waktu PDP yang berlangsung. Seperti mana yang kita sedia maklum, kebanyakan murid tahun 6 sedang mengalami fasa pra-remaja. Jadi, bagi menarik perhatian mereka untuk menumpukan sepenuh perhatian terhadap apa yang diajar oleh guru, cara pengajaran serta BBM yang digunakan seharusnya lah perlu menerapkan elemen pembelajaran secara dua hala dan melibatkan murid secara aktif dalam kelas. Barulah mereka tidak akan berasa bosan dan mengantuk di dalam kelas. Saya telah memilih sebuah topik dalam buku teks bahasa Melayu tahun 6, iaitu tajuk Penjodoh Bilangan bagi mengajar murid tahun 6 di sekolah rendah. Jadi, tanpa melengahkan masa, mari dengar penjelasan saya tentang aktiviti yang telah saya hasilkan. Caranya mudah sahaja. Guru perlu memasang video di dalam YouTube menggunakan pautan yang telah saya sertakan di bawah. Tekan link atau scan QR berikut dan tayangan perlulah sebanyak 2 kali untuk murid mengamati, mendengar dan bernyanyi bersama-sama di dalam kelas. Pada hari ini kita akan belajar penjodoh bilangan. Jom belajar bersama, jadi bersedialah, janganlah kau bermain-main. Aktiviti ini dirancang untuk membantu murid memikirkan apa yang hendak dipelajari pada hari tersebut sesuai dengan objektif pertama dalam DSKP tahun 6, iaitu mendengar, mengecam, menyebut, memahami serta mentafsir dan memberikan respon secara kritis dan kreatif dalam pelbagai situasi. Aktiviti ini juga berupaya untuk membantu murid mengimbas kembali tentang pengetahuan sedia ada mereka mengenai penjodoh bilangan. Berikut merupakan simulasi untuk penyediaan BBM bagi aktiviti yang kedua. Pertama sekali, guru perlulah mempunyai sebuah peranti elektronik seperti telefon pintar, tablet ataupun komputer riba dan mempunyai capaian internet yang baik. Caranya mudah sahaja, iaitu imbas QR code atau klik pautan yang diberikan. Pautan ini akan membawa kita ke laman sesawang aplikasi WordWall dengan pantas. Sekiranya guru masih belum mempunyai akaun WordWall, guru perlu mendaftar terlebih dahulu seperti contoh yang saya tunjukkan ini. Sekiranya guru telah mempunyai akaun, guru hanya perlu login untuk masuk ke dalam aplikasi ini. Masukkan alamat email yang aktif dan cipta kata laluan yang kukuh. Seterusnya, tekan butang daftar. Setelah itu, paparan muka depan WordWall akan keluar seperti ini. Seterusnya, tekan butang cipta aktiviti pertama tersebut. Kemudian, paparan seperti ini akan muncul di skrin anda. Guru boleh memilih jenis template yang hendak digunakan berdasarkan kesesuaian dengan aktiviti penelitian yang dirancang. Saya memilih untuk menggunakan template kad imbas dan tekan pada template tersebut. Sekiranya guru memilih template lain, guru juga boleh memasukkan audio atau bunyi
untuk mempelbagaikan lagi kemahiran yang ingin diaplikasikan. Setelah itu, isikan maklumat serta kandungan yang hendak dijadikan bahan dalam BBM anda. Saya memilih untuk menggunakan kedua-dua belah bahagian pada flashcard, kemudian masukkan bahan aktiviti dalam bentuk penerangan ayat dan gambar mengikut pasangannya. Melalui template ini, guru bebas untuk menentukan berapa banyak soalan yang hendak dimasukkan ke dalam flashcard ini. Nasihat saya, soalan yang disediakan perlulah mengambil kira masa yang diperuntukkan oleh guru untuk menjalankan aktiviti ini dan mencukupi untuk melibatkan semua murid secara menyeluruh dalam aktiviti ini. Guru boleh menekan butang tambah item untuk menambah bilangan soalan. Saya hanya membina 15 soalan kerana saya memperuntukkan 2 orang murid bagi menjawab setiap flashcard yang disediakan. Soalan yang diberikan adalah cukup bagi kelas yang memuatkan seramai 80 orang murid dalam satu masa PDP. Setelah itu, tekan butang selesai. Guru boleh mengakses aktiviti ini atau berkongsi BBM ini dengan orang lain dengan menekan butang kongsikan. Tekan butang kongsikan halaman dan isikan tajuk berkaitan BBM. Kemudian, salin pautan yang tertera untuk dikongsikan kepada orang lain. Guru juga boleh berkongsi secara terus dengan menekan butang logo kongsi seperti yang saya bulatkan atau melalui logo Google Classroom atau menekan logo QR untuk berkongsi BBM tersebut. Berikut pula merupakan simulasi bagi aktiviti kedua yang diberi nama. Saya tunjuk, awak jawab. Yang pertama, imbas QR code atau tekan link yang diberikan. Yang kedua, aktiviti saya tunjuk awak jawab dimulakan dengan guru memilih salah seorang murid di dalam kelas itu untuk menyatakan penjodoh bilangan yang sesuai dengan gambar yang ditunjukkan di dalam flashcard tersebut. Untuk memulakan aktiviti ini, guru boleh menekan butang mula. Seterusnya, guru boleh menekan butang selak untuk melihat sama ada jawapan yang diberikan oleh murid tersebut terkandung dalam pilihan jawapan ataupun tidak. Seterusnya, guru perlu menterbalikkan semula kad tersebut ke bentuk asal dan menekan kembali butang selak. Murid yang menjawab sebentar tadi dibenarkan untuk duduk dan murid tersebut perlu memilih salah seorang rakannya untuk menjawab soalan yang berikutnya. Murid yang dipilih itu akan berdiri dan guru meminta murid tersebut untuk membina ayat yang bersesuaian menggunakan penjodoh bilangan yang bersesuaian dengan gambar tersebut. Setelah selesai, guru perlu menekan tanda tik hijau bagi meneruskan ke soalan yang berikutnya dan murid yang membina ayat tadi perlu memilih seorang rakannya yang lain untuk menjawab soalan yang berikutnya. Aktiviti ini diulang sehinggalah kesemua murid menjawab soalan dan flashcard itu pun habis dijawab oleh semua murid di dalam kelas. Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid akan dapat melihat senarai jawapan berserta dengan gambar flashcard yang berkaitan dengannya. Di dalam video simulasi pengajaran saya sebentar tadi, saya telah memilih aplikasi WordWall sebagai platform utama saya untuk mengajar kerana aplikasi ini mempunyai kaedah tayangan sepintas lalu seperti kaedah flashcard tapi dalam bentuk digital. Melalui aktiviti ini, guru akan menunjukkan tayangan permainan flashcard kepada murid dan murid pertama yang dipilih oleh guru dikehendaki untuk memikirkan penjodoh bilangan yang ada dan sesuai dengan gambar. Setelah murid tersebut mengutarakan jawapannya, guru akan menterbalikkan kad untuk melihat sama ada jawapan yang diberikan oleh murid betul ataupun tidak. Kemudian, guru akan meminta murid tersebut memilih salah seorang daripada rakannya untuk membina ayat berdasarkan penjodoh bilangan dan gambar yang ditunjukkan tadi. Aktiviti tersebut diulang sehingga soalan di dalam flashcard tersebut habis dijawab oleh kesemua murid di dalam kelas itu. Sekiranya jawapan yang diberikan oleh murid salah, guru akan berbincang bersama-sama pelajar tentang sebab jawapan yang diberikan salah dan memperbetulkan kesalahan tersebut bersama-sama dengan murid.
Melalui aktiviti kedua ini, guru dapat menerapkan kemahiran menganalisis, berfikir secara kreatif dalam diri murid-murid ketika murid-murid memikirkan penjodoh bilangan dan ketika murid membina ayat. Dengan ini, guru dapat mencapai objektif yang kedua dalam DSKP tahun 6, iaitu murid dapat bertutur untuk membuat rumusan, ramalan serta berhujah menggunakan idea yang kritis dan kreatif secara bertata susila. Selain itu, objektif ketiga iaitu murid dapat bersoal jawab untuk membuat rumusan dan keputusan juga dapat dicapai. Dalam pada itu, objektif keempat dan kelima dalam DSKP tahun 6 seperti mana yang ditunjukkan dalam slide ini juga mampu dicapai dalam PDP sekiranya guru berjaya mengendalikan aktiviti PDP tersebut dengan efektif dan berkesan. Maksudnya di sini, kesemua aktiviti yang dirancang perlu mendapat perhatian penuh daripada setiap murid agar objektif pembelajaran pada hari tersebut dapat dicapai mengikut apa yang telah dirancang oleh guru tersebut. Bagi aktiviti yang terakhir, iaitu aktiviti yang ketiga, sebagai guru, saya akan memberikan latihan pengukuhan untuk menguji tahap kefahaman murid-murid setelah selesai waktu PDP. Cara penggunaannya saya akan sertakan dalam video simulasi ini. Bagi aktiviti yang ketiga ini, caranya hampir sama seperti penyediaan BBM bagi aktiviti 2 yang telah ditunjukkan pada awal video sebentar tadi, iaitu guru perlu log masuk ke dalam aplikasi WordWall serta memilih template yang bersesuaian mengikut kuis yang hendak dibuat oleh guru tersebut. Bagi aktiviti ketiga, saya memilih template kuis. Guru juga boleh memilih template lain seperti lengkapkan ayat, padankan, silang kata dan banyak lagi mengikut kreativiti guru itu sendiri untuk mempelbagaikan BBM yang hendak dihasilkan. Kemudian, isikan maklumat seperti tajuk kuis dan soalan beserta pilihan jawapannya. Guru boleh membuat soalan kuis sehingga 100 buah soalan. Setelah selesai, tekan butang selesai dan guru boleh kongsikan pautan kuis kepada murid-murid melalui peranti pintar. Menerusi aktiviti ketiga ini, saya masih lagi ingin mengekalkan konsep mengajar menggunakan TMK, iaitu Teknologi Maklumat dan Komunikasi, iaitu melalui aplikasi WordWall, iaitu soalan berbentuk kuis dalam talian kepada murid untuk dilaksanakan di rumah menggunakan peranti pintar masing-masing seperti telefon pintar, tablet ataupun komputer riba. Demikianlah 3 cadangan aktiviti yang boleh diguna pakai sebagai BBM semasa PDPR di dalam kelas. Sekian yang baik datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk datang dari diri saya sendiri. Burung pipit terbangnya tinggi, hinggap sebentar di atas keris. Terima kasih saudara dan saudari sudi menonton sehingga habis. Saya sudahi video perkongsian saya dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.